Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum. Kita teruskan perbincangan kita dengan satu sedekah selangkah ke jannah. InsyaAllah bersama dengan kita yang berbahagia Ustaz Azli Abdullah selaku pengerusi Mushola Ar-Raudah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bertemu lagi kita, Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Alhamdulillah. Dan Ustaz, seperti yang kita saksikan sebentar tadi, sedikit bingkisan berkenaan dengan Mushola Ar-Raudah. Dan setakat ini Ustaz, kongsikan kepada kami bagaimana proses pembinaannya dan juga antara lain kelebihan dan juga kelengkapan-kelengkapan yang bakal diadakan di Mushola Ar-Raudah ni selain solat berjemaah lah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Allah. Alhamdulillah, rasa gembira hari ini dapat bercerita berkenaan dengan Mushola Ar-Raudah. Setakat ni bolehlah saya katakan 50% lah. Hampir-hampir, tidak tepat lah. Hampir-hampir 50% siap. Semua tingkat bawah dah berdinding. Tinggal lagi sekarang ni sedang pasang kerangka formwork untuk beam bahagian atas. Dan dijangka siap Ramadan tahun depan insya-Allah. InsyaAllah. Dan istimewanya Mushola Ar-Raudah ni bukan sekadar istimewa di hati saya sebenarnya. Memang istimewa sangatlah kerana ada sejarah tersendiri. Tetapi Mushola Ar-Raudah ni saya suka sebut kita jadikan dia sebagai one stop center. Disebut one stop center tu bermakna solat berjemaah di situ. Kuliah maghrib, kuliah subuh pun sebagaimana biasa. Dan insya-Allah akan bila siap bangunannya nanti akan ada kelas Al-Quran dewasa, kelas talaki bersanad dewasa, kelas tahfiz untuk anak-anak, ada kelas kafa insya-Allah. Dan lebih istimewa lagi kerana mungkin tak banyak musalla ataupun masjid, surau ataupun masjid yang bila buat bangunan dia attach sekali dengan kedai. Kita buat kedai terus 4 buah kios. 4 buah. Jadi business center jugalah dekat kita punya musalla kita. Dan kita pun memang sedang berusaha untuk upgrade daripada surau kepada masjid dalam proses. Kita dah berbincang dengan pihak berkuasa agama. Jadi bagi saya bila siap saja musalla ni bukan sekadar tempat solat saja. Jadi banyak aktiviti yang boleh kita buatlah. Alhamdulillah. InsyaAllah kita doakan Ustaz. Dan ada juga dia masyarakat kita antara lain pandangan di luar sana lah. Bukan semua, mungkin ada segelintir yang mengatakan ataupun yang berfikiran apabila kita infakkan harta, kita bersedekah, keluarkan sebahagian daripada harta kita, kita akan jatuh miskin ataupun susah ataupun harta kita bakal menyusut, makin lama mungkin habis kehabisan. Bagaimana kita nak menepis pandangan seperti ini Ustaz? Baik, terima kasihlah. Memang benar, memang saya pun pernah bertemu orang yang cakap begitu. Kita nak kata pemikiran tu kolot rasa agak kasar, tapi sebenarnya perasaan tu datang, kata-kata itu keluar daripada kita kata kesedaran mungkin yang rendah tentang infak. Kalau kita lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita kata menepis tanggapan salah bila kita keluar duit untuk infak dan sebagainya, itu duit habis. Memang benar nampak macam physically itu nampak macam duit tu habis. Tapi sebenarnya tidak habis. Mungkin habis tu pada mata hati kita yang melihat duit itu adalah segala-galanya. Sebab itulah kalau kita melihat surah Fatir ayat 29 dan 30, Allah sebut innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya Allah, orang-orang yang membaca kitab Allah, orang yang mendirikan salat dan orang yang menginfakkan hartanya secara rahsia ataupun secara terang-terangan, Allah sebut yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka sebenarnya mengharapkan satu jenis perniagaan yang tak rugi. Memang infak ni bukan berniaga. Tetapi Allah memberi perumpamaan analoginya seolah-olah bila kita infak harta tu macam kita meniaga, dan meniaga tu pula tak pernah rugi. Mana ada orang dalam dunia ni meniaga tak rugi, mesti akan berdepan walau besar mana bisnes kita, ada risiko kerugian. Tapi ini rupa-rupanya Allah sebut tak rugi. Jadi benarlah sebab Allah Nabi pun sebut anfiq ya bani Adam. Nabi menyebut kata Nabi qala Allah, mana firman Allah. Allah kata apa? Anfiq ya bani Adam. Infaklah wahai anak Adam, aku infak kepada kamu. Maknanya kalau kamu beri, aku beri balik pada kamu. Maknanya di mana kita nak kata ada rugi? Sebab bila kita bagi, Allah bagi balik. Mana sentiasa mengalir bagaikan air sungai yang mengalir deras.
Oh, Masya Allah. Itu dia antara lain yang kita boleh kongsikan kepada penonton-penonton ataupun yang kita boleh berikan kepada mereka yang berpandangan ataupun yang berfikiran seperti itu. Bukan kita nak katakan kolot, tapi mungkin ada sebahagian masih lagi belum jelas berkenaan dengan bagaimana proses berinfak dan juga bersedekah ni, bagaimana dia punya orang kata feedback kembalinya kepada kita itu insya-Allah, dan kita boleh berikan penerangan jelas daripada Ustaz sebentar tadi. Dan Ustaz, kepada mereka yang bersama dengan kita pada pagi ini, bagaimana misal kata ada di luar sana tu yang nak bersama-sama mengikuti kempen, nak menyokong kempen Satu Sedekah Selangkah ke Jannah Musalla Ar-Raudah ni, bagaimana cara dia, Ustaz? Baik, terima kasih pertama sekali saya ucap pada TV Al-Hijrah lah kerana bantu kami. Dan bagi tuan-tuan, puan-puan di luar sana yang sama-sama rasa bertanggungjawab ataupun rasa nak join kami, sama-sama nak bina rumah Allah yang Nabi sebut, siapa bina rumah Allah, Allah sediakan, Allah bina untuk mereka itu mahligai dalam syurga. Bolehlah turut serta bersama kami. Tak perlu tuan-tuan sama-sama bertungkuh lumuh datang ke musalla, ikat batu bata, tak perlu. Tuan-tuan cuma hanya perlu transfer saja akaun kami. Akaun Musalla Ar-Raudah 55616 924 2554 55616 924 2554 sebagaimana yang ada di kaca TV lah. Itu dia antara lain cara yang kita boleh bersama-sama mengikuti ataupun bersama-sama kita nak memeriahkan lagi, kita nak mendirikan lagi rumah Allah supaya lebih senang masyarakat kita. Ustaz, sama-sama ini bukan untuk siapa pun, untuk kita juga. Untuk Ustaz, kita pulang balik pada kita. Ya, betul. InsyaAllah. Itu dia. Dan kepada mereka mungkin ada Ustaz kata-kata selaku penutup akhir kalam daripada Ustaz kepada mereka yang sedang menonton kita berkenaan dengan Satu Sedekah Selangkah ke Jannah, dan juga pembukaan hati kita untuk bersama-sama membantu dalam proses ataupun dalam usaha kita ni, Ustaz. Baik, masalah. Semua kita kalau ditanya apa impian terakhir dalam hidup kita. Dan kita akan berakhir dengan kematian. Betul. Kalau kita tahu di hujung hidup kita berakhir dengan kematian, kenapa kita tidak memilih cara yang terbaik untuk kita bertemu dengan Allah? Maka bagi saya punya cadangan, biar kita ada satu simpanan untuk kita, untuk hari akhirat esok. Yang mana kalau kita simpan di dunia, kalau kita mati, dia akan jadi pusaka pada anak isteri kita, ke ahli keluarga kita. Tetapi yang ini suatu simpanan yang kita reserve untuk kita sendiri bila kita bertemu Allah esok. Bermakna esok kita datang bertemu dengan Allah dengan hati yang sejahtera, dalam masa yang sama dengan reserve, dengan simpanan yang banyak yang kita bawa bertemu dengan Allah. Jom mari kita sama-sama teruskan lipat gandakan lagi usaha kita ni. Kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Azli Abdullah selaku wakil ataupun pengerusi Musalla Ar-Raudah sendiri bersama dengan kita. Terima kasih sekali lagi, Ustaz. Terima kasih kembali. Kita doakan supaya segala urusan dipermudahkan. Amin, supaya lancar segala-galanya, insya-Allah. Dan kita nak berhenti berehat sekali lagi. Teruskan bersama kami dalam Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjida walau kamafhasi qattah aw asghar, banallahu lahu baitan fil jannah." Sesiapa yang membina kerana Allah akan sebuah masjid walaupun sekecil sarang burung atau lebih kecil dari itu, Allah telah membina untuknya akan sebuah mahligai di dalam syurga.